واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kita sambung muka surat 99, Nasrah terjemahan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Maka pandangan ulama fiqh mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia, bersandarkan kepada maslahah dunia. Sedangkan ini merujuk kepada ilmu muamalah dan sekaligus ilmu mukasyafah, bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Jadi pembahasan fiqh berlegar kepada masalah-masalah walaupun syariat, tapi bagi menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun furuk masail yang berkait dengan keduniaan. Sedangkan ilmu muamalah dan juga ilmu mukasyafah, kata Imam Al-Ghazali, bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Jadi tunjangnya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fikih tentang arti dari arti-arti ini, umpamanya tentang ikhlas atau tentang tawakal atau tentang menjaga diri dari sifat riya, maka ia akan tertegun. Dalam bahasa Arabnya la tawaqqafa fihi. Maknanya dia tidak petah menghuraikan. Sebagaimana kepetahan dia, sebagaimana kelancaran dia menghuraikan ilmu-ilmu fiqh, masalah-masalah yang berkait dengan halal haram, masalah-masalah yang berkait dengan masail al-fiqhiyah. Sedangkan kerana fardu ainnya, sedangkan ilmu akhirat, ilmu berkenaan ikhlas, tawakal, bagaimana nak menjaga dari riya, maka semua ilmu itu merupakan ilmu fardu ain. Oleh kerana ia fardu ain, bila diabaikan akan mendatangkan kebinasaan di akhirat. Sedangkan ilmu duniawi tadi, ilmu fiqh tadi ni, kalau diabaikan, maka mungkin dia panggil akan berlaku kecelaruan duniawi. Tapi ilmu-ilmu muamalah ini, ilmu ikhlas, ilmu tawakal, ilmu berkenaan dengan macam mana nak membersihkan diri beriak dan sebagainya, yang kalau diabaikan akan mendatangkan kebinasaan di akhirat. Tetapi cuba tanya, jadi kalau tanya ilmu-ilmu muamalah ini, ilmu tentang hati ini, mereka tawaqqafa fihi, maka dia tertegun, maknanya dia tidak lancar lagi dalam penguraian. Tapi kata Imam Ghazali, cuba tanyakan tentang li'an. Hukum di antara dalam bab munakahat, ada satu bab tentang li'an, iaitu seorang suami dia menuduh isterinya berzina. Maka untuk mengelakkan suami itu dikenakan hukuman haddul qadhaf, itu disebat 80 rotan, maka dia hendaklah syarak memberi ruang untuk dia melakukan li'an. Melakukan li'an ke atas isterinya dengan dia bersumpah sebanyak 4 kali. Itu dirujuk dalam kitab li'an lah, zihar. Zihar iaitu bila suami menyamakan isterinya dengan belakang isterinya sama seperti belakang ibunya. Maknanya haram ke atasku menunggangi kamu sebagaimana haram ke atasku menunggangi ibuku. Itu zihar dia panggil. Berlomba kuda. Dia sana ada hukum dia panggil yang berkait dengan as-sabq dia panggil. Hukum pertaruhan, perlombaan. Dan juga dalam fiqh hukum mana. Nescaya kalau ditanya pada ahli fiqh ini, nescaya akan diletakkannya di hadapanmu berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam. Kalau tengok dalam bahasa
Imam Ghazalinya, lasarada alaika mujalladat, nasya dia akan membentangkan kepada kamu berjilid-jilid, ya, minat ta'rifat ad-daqiqah, ya, berjilid-jilid, ya, yang mengungkapkan perincian yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Yakni dari segi amalan. Dari segi amalan sedikit pun tidak diperlukan oleh orang awam untuk dia beramal bagi akhirat. Kalaupun ada yang diperlukan, maksudnya ada yang itu dibuang. Kalaupun diperlukan ilmu-ilmu tadi, mana ilmu tentang li'an, zihar, dan perlumbaan dan sebagainya tadi, hukum dipanggil apa? Hukum pertaruhan, hukum melakukan perlumbaan kuda dan manah dengan pertaruhan. Itu semua itu kata Imam Ghazali, kalau diperlukan sekalipun, itu. Kalau diperlukan sekalipun, nescaya tidaklah kosong negeri dari orang yang menyanggupinya. Yakni orang yang mampu. Ya, mana selain daripada dia lah. Selain daripada dia tu, ada orang lain yang sanggup menyanggupinya, yang boleh mengambil tempat dia. Dan cukuplah letih. Jadi itu pun kena pindah juga untuk kita faham. Dan tidak perlu lagi dia berletih dan berpayah padanya. Lalu tu eloknya ubah namun. Namun senantiasa ia berpayah-payah padanya malam dan siang pada menghafal dan mempelajarinya. Dan melupakan dari apa yang penting dalam agamanya. Yakni bagi agamanya, tulis Asyah itu dalam kurungan untuk akhiratnya. Jadi ilmu tadi ni, kata Imam Ghazali, hatta pada zaman dia lagi, orang yang menguasai fiqh tentang munakahat, fiqh tentang persoalan duniawi tadi ni, tak terbilang banyaknya. Jadi kalau kita tak menyebutkan diri dengan ilmu-ilmu itu pun, orang lain dah ada yang boleh beri jawapan kepada masyarakat. Tapi kita lebih memilih bidang-bidang dipanggil yang telah ramai orang dalam masyarakat, lalu kita melupakan bahagian diri kita sendiri, iaitu mempelajari ilmu yang boleh menyelamatkan diri kita di akhirat. Apabila didesak, maka ahli fikih itu menjawab, aku menghabiskan waktu mempelajarinya kerana fikih itu ilmu agama dan fardu kifayah. Itu maknanya kalau diasak, bila dikata bahasanya kamu mempelajari ilmu yang sebenarnya, kalau kamu tak pelajari pun tak ada apa-apa, orang lain ramai mempelajarinya. Kalau kamu tak jadi mufti pun, orang lain boleh jadi mufti. Kalau kamu tak jadi qadhi pun, orang lain boleh jadi qadhi. Ya. Maka dia bagi alasan, apa salahnya aku menghabiskan masa mempelajari ilmu fiqh, sedangkan ilmu itu ilmu agama. Dan fardu kifayah. Kalau tak fardu ain pun, dia fardu kifayah. Ia mengelabui dirinya. Mana dia menipu dirinya sendiri jawapan itu. Dan orang lain pada mempelajarinya. Orang cerdik itu tahu bahawa kalau adalah maksudnya melaksanakan perintah pada fardu kifayah, tentu didahulukannya fardu ain. Orang cerdik lah, orang bijak, dia tahu bahawasanya kalau betul sekalipun ilmu tu fardu kifayah, maka ilmu fardu kifayah ni dia datang kemudian selepas fardu ain. Setelah kita kemas fardu ain dulu, fardu ain bukan saja fardu ain ilmu zahir, tapi ilmu batin, ilmu tentang hal ehwal hati tadi juga termasuk ilmu fardu ain. Kerana amalan kita tak akan diterima dalam keadaan hati kita rosak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Mana takwa ni, Nabi sendiri pun sebut taqwa huna, takwa di hati, takwa di hati. Jadi makna ilmu takwa ni, ilmu ikhlas, ilmu tawaduk, ilmu khusyuk dan sebagainya. Jadi sekalipun diakui bahawasanya ilmu fiqh tadi ni fardu kifayah, tapi orang cerdik tahu bahawasanya perlu didahulukan fardu ain. Bahkan juga akan didahulukannya banyak dari fardu-fardu kifayah yang lain dari ilmu fiqh itu. Kalau ilmu fiqh ini, fardu ain sekalipun, di sana ada ilmu fardu kifayah lain yang
nanti Imam Ghazali akan jelaskan pada zaman dia sendiri ada ilmu fardu kifayah yang diabaikan. Kerana boleh dikatakan semua orang kata apa, bijak pandai ni menumpu kepada ilmu fiqh. Sedangkan ilmu fiqh sudah banyak lah, ulama-ulama fiqh dah banyak, tapi ada di sana ilmu fardu ain yang diabaikan, yang diserahkan kepada orang bukan Islam. Imam Ghazali akan sebut. Dan satu statement yang agak mengejutkan kita sendirilah. Macam mana Imam Ghazali boleh sebut begitu? Pada zaman dia sendiri, ilmu fardu kifayah yang sepatutnya dipelajari, dikuasai oleh orang Islam, tapi dibiarkan kepada orang zimmi untuk menguasainya. Maka Imam Ghazali sebut, berapa banyak negeri yang tidak berdoktor, tabib, selain dari orang zimmi, ini orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam, ini ta'rif zimmi lah. Padahal ilmu fardu kifayah, ilmu tabib ni, perubatan ni ialah ilmu fardu kifayah. Dah dijelaskan oleh Imam Ghazali sebelum kita awal-awal lagi kita mengaji tentang ilmu fardu kifayah. Di antara ilmu keduniaan yang wajib dipelajari oleh sebilangan orang Islam ialah ilmu kedoktoran. Tapi kata dia, berapa banyak negeri yang tidak berdoktor selain dari orang zimmi, yakni orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam. Orang zimmi itu menurut hukum fikih tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang menyangkut dengan kedoktoran. Sebagai contohnya, bila kita sakit bulan puasa, kita perlukan kepada penjelasan daripada doktor sendiri kita boleh puasa ke tidak. Yang di antara di sana ada sakit-sakit yang mana perlu berbuka, wajib berbuka, kerana kalau puasa akan menyebabkan, boleh bawa kepada kematian ataupun kebinasaan. Tapi memerlukan pengesahan daripada doktor Muslim. Kita nak tanya, doktor, saya ni bulan Ramadan ni saya menghadapi gastrik saya ni, pada khidmat doktor, saya boleh puasa ke tidak? Jadi perlukan kepada doktor Muslim. Kata Imam Ghazali, orang zimmi menurut hukum fikih tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang bersangkut dengan kedoktoran. Jadi kalau hal kedoktoran ni, kalau dia perlu jadi saksi, mesti dia seorang doktor Muslim. Tapi dalam negeri, doktor Muslim tak banyak orang kafir zimmi. Kemudian tidak seorang pun dari orang Islam kami lihat, kami kata dia lah zaman dia, kami lihat bekerja dalam lapangan kedoktoran. Mereka berlomba-lomba kepada ilmu fikih. Lebih-lebih masalah khilafiyah dan perdebatan. Negeri penuh dengan ulama fikih yang bekerja mengeluarkan fatwa dan memberi penjawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maknanya fiqh lah. Yang maksud masalah fiqh, peristiwa fiqh yang berlaku. Wahai kiranya, bagaimana ahli-ahli fikih agama memurahkan waktunya, menggadaikan waktunya, mensia-siakan waktunya, mengerjakan fardu kifayah yang telah dikerjakan oleh suatu golongan. Maknanya dah ramai dah ulama-ulama fiqh. Tapi masih lagi bergelumang, masih lagi pulun untuk mengaji fiqh dan meninggalkan fardu kifayah yang lain yang dipanggil membiarkan dikuasai oleh orang bukan Islam. Dan mengabaikan yang tak ada orang bangun mengerjakannya. Contoh ilmu kedoktoran tadilah. Yang biarkan orang zimmi yang menguasai. Adakah ini mempunyai sebab tertentu? Imam Ghazali nak jawab. Kenapa agak-agaknya berlaku begitu? Kenapa bakat berlumba mengaji ilmu fiqh, fardu kifayah dan meninggalkan fardu kifayah yang lain sehingga akan kosong, tak ada orang mengaji? Imam Ghazali menjawab, kenapa berlaku begitu? Kata dia, hanya pengetahuan kedoktoran itu tidak mudah menjadi pengurus harta wakaf, harta wasiat, pengawas harta anak yatim, menjadi hakim dan pemerintah, terkemuka dari teman sejawat, mana tak boleh jadi terkemuka, tak terkenal, berbanding dengan teman sejawat, dan tidak dapat berkuasa menghentam lawan. Mana tak boleh nak jawab, dia panggil apa, nak berdebat, tak boleh nanti. Maknanya ini dikait dengan nafsu perdebatan. Macam mana nak menang bila nak berdebat dengan orang lain. Kita nak kena mengaji fiqh. Dia kata kalau mengaji ilmu perubatan, dia tak boleh nak pegang jawatan-jawatan ini. Tak ada nama lah. Mungkin zaman Imam Ghazali, ilmu tabib ini, dia tidak mencapai nama sebagaimana orang fiqh.
Kalau orang menguasai fiqh ni, boleh jadi mufti, boleh jadi qadi, boleh dekat dengan pemerintah, orang lantik jadi pengurus Baitul Mal, boleh menguruskan harta anak yatim dan sebagainya, dapat gaji besar dan sebagainya. Tapi tabib pada zaman dia tidak orang kata tidak sehebat jawatan dalam fiqh itu. Kita Ghazali itu puncanya. Benarlah kiranya telah terinjak-injak ilmu agama dengan tingkah laku ulama jahat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bermohon pertolongan. Kepadanya tempat berlindung. Kiranya lindunginya kita dari penipuan ini. Maknanya itu semua kata Imam Ghazali adalah tertipu. Nampak macam agama, tapi sebenarnya tujuan belajar itu sudah tersasar daripada yang sebenar. Yang bawa kepada amarahnya. Ini amarah Allah. Allah Alam kenapa dia terjemah begini. Sepatutnya dia kekalkan. Tindakan itu, sikap begitu, kata dia membawa kepada kemurkaan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman. Dan mentertawakan syaitan. Mana syaitan gembira. Tengok kita bertengkul lumus mengaji, tapi sebenarnya bukan untuk mencapai keredaan Allah. Sebaliknya kita berada dalam situasi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli wara'. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia seorang yang kita perhatikan dari segi penekanan ilmu ni, kita sebut disiplin ilmu ni sangat kemas. Maknanya mesti dibahagikan sama rata. Kalau ilmu fardu kifayah, fardu ain itu semua orang kena belajar. Fardu ain dari segi fiqh, akidah, fiqh dan tasawuf. Fardu ain. Dan dari segi fardu kifayah ni, Imam Ghazali tidak menekankan kepada fardu kifayah aspek agama saja. Sebaliknya, hendaklah semua bidang fardu kifayah itu dikuasai oleh orang Islam, termasuk yang berkait dengan duniawi. Jadi rupanya apa yang berlaku pada zaman Ghazali itu kita perhatikan berlaku pada zaman hari ini. Bidang-bidang keduniaan yang sepatutnya yang dapat mengukuhkan ekonomi orang Islam, dan bidang-bidang dari segi kita kata pendidikan dan sebagainya diabaikan oleh orang Islam. Kerana semuanya berpusu-pusu nak jadi ustaz. Tak nak menjadi orang panggil tak nak ambil bidang-bidang lain yang sepatutnya tak boleh serahkan kepada orang bukan Islam. Sama ada segi saksi, sama ada dari segi kita kata kemajuan duniawi sendiri dan sebagainya. Maka kita perhatikan di Malaysia pada ini pun berlaku begitu. Hampir semua bidang duniawi ini dikuasai oleh orang bukan Islam. Kerana kita ni hanya sibuk untuk sebab itu tuan-tuan sekalian, anda menyukai kita mengajar anak-anak kita ini fardu ain yang berkait dengan agama, akidah, fiqh dan juga akhirat, sehingga kan dia boleh beramal menjadi hamba Allah yang baik, bertakwa kepada Allah, dan kita galakkan dia untuk dia menguasai bidang duniawi yang mana untuk menunaikan fardu kifayah. Yang menunaikan fardu kifayah. Ada anak-anak kita ni kita kena asuh untuk menjadi seorang peniaga yang baik. Kita kena asuh untuk menjadi seorang ahli politik yang baik. Kita kena asuh juga untuk menjadi seorang arkitek yang baik sehingga boleh melakarkan bangunan-bangunan yang menepati ciri-ciri keislaman dan sebagainya. Tapi itu semua kita perhatikan diabaikan oleh orang Islam pada ini, yang sejak zaman Imam Ghazali sendiri pun Imam Ghazali sudah sebutkan kepada kita. Ada kesilapan dari sudut itu. Kemudian ahli wara' dari ulama zahir mengakui kelebihan ulama batin yang mempunyai mata hati. Jadi di segi agama ni Imam Al-Ghazali seolah-olah macam dia nak sebut kepada kita, sudahlah cukup dah. Orang panggil ulama-ulama yang bergelumang dalam fiqh ni cukup dah. Ulama yang kita nak kena lahirkan dari segi ulama ni pula ulama akhirat. Ulama dipanggil yang menguasai ilmu-ilmu dipanggil muamalah, dipanggil ilmu penyucian batin ini. Sebab tu kata Imam Ghazali, ahli wara' dari ulama zahir, mana ulama fiqh.
tuan-tuan tulis buat hasiah sikit. Mana ulama-ulama yang ahli warak, orang yang warak dari segi ulama fiqh mengakui kelebihan ulama batin. Ini ulama sufi yang mempunyai mata hati. Ini makna yang mahir dalam berkenaan dengan hati. Imam Asy-Syafi'i sebagai contohnya. Jadi sejak zaman dulu, sejak zaman Imam Syafi'i ini, mereka bukan fiqh saja, mereka akan belajar dengan memberi tumpuan kepada sentiasa bersama, sentiasa bertanya kepada ulama-ulama yang menguasai ilmu hati ni. Di antaranya kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah pernah duduk di hadapan Syaiban, pengembala. Syaiban Ar-Ra'i. Kata Imam Zabidi, Syaiban Ar-Ra'i ni, dia jarang ditulis biodata tentang dia, tapi ada ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, kemudian oleh Imam Al-Zahabi ada menulis tentang dia, tapi sikit sangat. Dia ini meninggal di Mesir dan dikebumikan berhampiran dengan kubur anak murid Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i itu Imam Al-Muzani. Jadi Imam Syafi'i ini pernah duduk di hadapan dia, Syaiban Ar-Ra'i, Ra'i mana pengembala, seperti duduknya seorang anak kecil di maktab. Maktab di kutab. Maktab ni adalah tempat orang dululah mengaji Quran. Seraya bertanya, bagaimana membuat itu dan itu? Tanya bagaimana? Kaifa yaf'al fi kada wa kada? Maknanya dia tanyalah macam mana nak beramal begitu begini. Tanya persoalan hati, persoalan tentang yang berkait dengan masalah kerohanian lah, masalah dipanggil penyucian jiwa. Maka dikatakan kepada Imam Syafi'i, seperti engkau bertanya pada badui ini, Imam Syaiban kata, engkau ni wahai Syafi'i rahimahullah, terkenal sebagai seorang ulama yang masyhur, semua orang kenal kamu. Takkan kamu main tanya kepadaku, seorang pengembala, seorang badui ini? Maka menjawab Imam Syafi'i, sesungguhnya ini sesuai dengan apa yang kami lupakan. Dalam bahasa Arabnya, inna hadza wifqu lima aghfalnahu. Sungguhnya apa yang aku tanya ni adalah menepati satu bidang yang kami semua abaikan. Maknanya, ya kami mahir dalam bidang yang kami bergelumang, tapi ada bidang-bidang yang mana kami aghfalnahu, mana kami abaikan, tapi diberi perhatian oleh orang seperti kamu. Jadi sebab itu mereka bagi memenuhi dipanggil lompang kekurangan itu, maka mereka belajar daripada orang yang boleh mendidik mereka dalam ilmu yang mereka tidak ada. Itu dipanggil, sebab itu Imam Ghazali guna istilah ahli warak di kalangan ulama zahir, ulama fiqh. Itu contohnya Imam Syafi'i. Maknanya dia bersifat warak, rendah diri, tawaduk. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad bin Hanbal, dia maklumlah Imam mazhab Syafi'i Hanbali, dan Yahya bin Ma'in ini seorang ahli hadis, al-hafiz, seorang ahlul hadis. Dia wafat tahun 233 Hijrah. 233 Hijrah. Kedua mereka, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, kedua mereka, bukan Ma'in, Yahya bin Ma'in, selalu pergi menjumpai Ma'ruf Al-Qarhi. Ini salah seorang ulama sufi. Seorang ulama sufi meninggal tahun 200 Hijrah. Padahal dalam ilmu zahir di sini ilmu fiqh, tidak ada orang lain yang setingkat dengan keduanya. Ilmu fiqh yang ilmu hadis lah. Kalau Yahya bin Ma'in ini ulama muhadisin. Imam Ahmad pun sama juga, fiqh dan hadis. Kedua mereka ni menguasai bidang fiqh dan hadis. Padahal mereka berjumpa dengan Ma'ruf Al-Qarhi, seorang ulama yang tak terkenal dalam bidang fiqh ataupun hadis, tapi terkenal dalam bidang dipanggil tazkiyah, penyucian jiwa, ataupun kita sebut dengan dalam bidang tasawuf. Imam Ahmad dan juga Imam Yahya bin Ma'in selalu jumpa dengan dia, menanyakannya, titik di situ.
Bagaimana? Bagaimana? Sepatutnya maknanya lebih senang tu kenapa? Kenapa mereka berjumpa dengan dia? Maka setelah itu barulah kita sebut bagaimana. Kenapa mereka berdua yang begitu terkenal, yang menguasai ilmu tapi berjumpa dengan Ma'ruf Al-Qarhi ini, Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini. Termasuk kalau senarai awliya Allah itu, ini Ma'ruf Al-Qarhi, Imam Sirri Al-Siqti, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, itu tokoh-tokoh dia. Kalau fiqah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kalau hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Kalau tafsir, Imam Tabari, Imam Imam Qatadah, Imam Mujahid, itu dipanggil tafsir. Kalau dalam bidang hati pula ni, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ma'ruf Al-Qarhi, Imam Zunnun Al-Misri, itu semua tokoh-tokoh ni. Jadi kenapa mereka berjumpa? Kata Imam Ghazali, bagaimana tidak, kata dia. Kena tambah sikit, bagaimana tidak. Sedangkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, tak kala baginda ditanya, apa yang kami perlu buat? Apa yang kami perbuat ya Rasulullah? Apabila datang kepada kami suatu persoalan yang kami tidak peroleh dalam kitab dan sunnah. Maka Nabi SAW menjawab, Salus salihina waj'aluhu syura bainahum. Tanyakanlah kepada orang salih dan selesaikanlah dengan jalan bermusyarah dengan mereka. Namun hadis ini mengikut Imam Al-Iraqi, dirawikan oleh Imam Tabrani. Hadis ini dirawikan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, dipandang lemah oleh kebanyakan hadis. Hadis ini hadis yang lemah. Tapi hadis ini walaupun lemah, tapi dia menguatkan apa yang Quran sebut, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Makalah kamu bertanya kepada orang yang ahli dzikri ini, ahli ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau bagi hal ehwal hati ni kena tanya ulama-ulama yang panggil apa, yang mahir tentang hati dari segi ilmu dan juga amal. Karena itulah dikatakan bahawa ulama zahir itu adalah hiasan bumi dan kerajaan. Dan ulama batin adalah hiasan langit dan alam malakut. Berkata Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 297 Hijrah. Jadi dia menceritakan, bertanya as-sirri kepada aku pada satu hari. Bertanya as-sirri kepada aku pada satu hari. Bertanya as-sirri ini as-sirri as-siqti. Yang ni wafat tahun 257. Guruku. Jadi guru Al-Junaid lah. Dan kata Imam Zabidi, as-sirri as-siqti ni dia khal, pak menakan Al-Junaid. Pak menakan Al-Junaid. Pak menakan sebelah mak lah, khal. Pak menakan, kalau pak menakan belah pak ni dia panggil amun. Dan pada yang sama as-sirri ni dia murid pada Ma'ruf Al-Qarhi tadi. Ini Ma'ruf Al-Qarhi tadi. Jadi Ma'ruf Al-Qarhi guru kepada Sirri As-Siqti guru kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi guru dia tanya pada dia, apabila engkau berpindah daripada aku, mana setelah engkau bersama denganku, maknanya, maka dengan siapa engkau bercakap-cakap? Biasanya kalau selepas engkau habis mengaji dengan aku, kamu pergi mana? Kamu pergi jumpa siapa? Lalu aku jawab. Kata Imam Junaid, aku jawab dengan Al-Muhasibi. Ini Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi pun tokoh yang yang terkenal juga dalam bidang tasawuf ini. Wafat tahun 243 Hijrah. Maka ia berkata, maka bila aku jawab, aku ni setelah berjumpa kamu, biasanya aku akan pergi pula mengaji dengan Imam Al-Muhasibi. Maka dia pun kata, ya betul. Ambillah ilmu darinya. Ambillah dari ilmunya. Dan adab kesopanannya.
Ini pun penting juga. Kita mengaji ni bukan ilmu saja, tapi mengaji adab. Adab. Bahkan para ulama banyak menyebutkan, kami bila mengaji dengan guru kami mengaji adab 1/10, ilmu 1/10, adab 9/10. Akhlak dia panggil. Ilmu 1/10, adab 9/10. Jadi sebab itu dia pesan, dia kata ambillah darinya ilmunya dan adab kesopanannya. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya ilmu kalam dan ilmu kalam. Tapi jangan belajar mengaji ilmu kalam. Ulama-ulama dulu macam Imam Syafi'i jugalah tak begitu berminat dengan ilmu kalam. Begitu juga Imam Al-Muhasibi ni pun dikatakan dia juga ada part-part mana yang dia menyebutkan dirinya ilmu kalam. Sebab tu ramai ulama-ulama yang pesan ambil daripada Al-Muhasibi ilmu tasawufnya, ilmu fiqhnya, tapi jangan ambil ilmu kalamnya. Sebab apa? Sebab dikatakan zaman tu dominan ilmu kalam zaman itu ialah Mu'tazilah. Di mana yang banyak menyebutkan orang Islam dengan ilmu kalamnya adalah Mu'tazilah. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya, mana jangan kau sibuk dengan dia dalam pemecahannya tentang ilmu kalam, dan serahkan itu kepada ulama ilmu kalam sendiri, yakni ulama mutakallimin. Mana kamu tak perlu sibuk dengan ulama mutakallimin. Sebab itu ilmu kalam sendiri sebenarnya dia masuk dalam fardu kifayah. Kita mengaji bahagian-bahagian yang diperlukan untuk mengenal Allah, beriman dan sebagainya, mengenal sifat Allah. Adapun perdebatan ilmu kalam itu, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita perlu untuk mempertahankan dan mempertahankan Islam, berdepan dengan kecelaruan akidah dan sebagainya, kita sibukkan. Tapi kalau tidak perlu, tak perlu sibukkan. Itu dipesan oleh As-Sri As-Sakti kepada Junaid Al-Baghdadi. Kemudian tak kala aku berpisah, aku mendengar dia berkata, mana dalam perjalanan aku nak balik itu, aku dengar dia masih berkata, kiranya Allah menjadikan engkau, ni doa lah, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau seorang ahli hadis yang sufi. Bukan saja ahli hadis, tapi seorang ahli hadis yang sufi. Tidak dijadikannya engkau, tidak dijadikan Allah engkau seorang sufi yang ahli hadis. Apa beza dia? Maknanya Sri As-Sakti dia doa, semoga Allah menjadikan kamu seorang ahli hadis yang sufi. Tidak dijadikannya engkau seorang sufi yang ahli hadis. Jadi Imam Ghazali menjelaskan, diisyaratkan oleh As-Sirri bahawa orang yang memperoleh hadis dan ilmu kemudian bertasawuf, maka akan beroleh kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu, maka akan bahayakan bagi dirinya. Jadi Imam Ghazali sendiri pun dia suruh kita mengaji. Sebelum bergelumang dengan tasawuf ni, mengaji dulu ilmu syariat ni. Mengaji dulu ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Jangan mengaji tasawuf, kemudian tak mengaji hadis, tak mengaji ilmu fiqh dan sebagainya. Makna membahayakan bagi dirinya sendiri. Mungkin Imam Ghazali melihat pada zaman dia sendiri, orang yang bergelumang dengan tasawuf tapi mengabaikan ilmu syariat, ilmu hadis dan sebagainya ni, maka kerana dia menyeleweng. Kerana kita perlu ingat bahawasanya tasawuf ni ada banyak cabang. Ada tasawuf Ibn Arabi, ada tasawuf Ar-Rumi, ada tasawuf Syiah dan sebagainya. Jadi kena berhati-hatilah. Dan kita sebut tujuan kita baca kitab Imam Ghazali ni kerana kita yakin bahawasanya tasawuf yang selamat, yang dipilih oleh Allah untuk membimbing orang ke jalannya adalah tasawuf sebagaimana Imam Al-Ghazali ini. Imam Ghazali banyak mengambil daripada Al-Muhasibi. Kalau anda bertanya, mengapa anda tidak mentangkan ilmu kalam dan falsafah dalam macam-macam ilmu itu, dan anda terangkan bahawa keduanya itu tercela dan terpuji. Ini Imam Ghazali nak cerita pula pasal ilmu kalam. Sejauh mana ilmu kalam itu diperlukan. Jadi insya-Allah yang ini kita sambung dalam bacaan kita yang berikutnya, insya-Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz.